Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan terlebih dahulu kepada semua penonton, semua para jemaah di mana juga anda berada. Selamat datang ke malam majlis kemuncak sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk tahun ini 1442 Hijrah bersamaan dengan 2020 Masihi yang dianjurkan oleh Masjid Darul Makmur. Walaupun kami rasa sangat sedih kerana kami tidak dapat bersua muka untuk tahun ini seperti mana tahun-tahun yang sudah bila kita menyambut hari majlis sambutan Maulidur Rasul bersama-sama di rumah Allah SWT. Namun apakan daya, kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memudahkan segala urusan kita dan menjauhkan kita dari segala bala dan musibah yang melanda. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan ada beberapa atur cara rancangan yang kita sediakan oleh para jemaah dan penonton di sana yang sedang menonton di Facebook page Darul Makmur Mosque. Semoga anda semua mengambil manfaat dan mengambil faedah daripada sambutan kita dan majlis kita pada malam ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, saya ingin menyuruh kepada semua penonton dan jemaah yang di luar sana, jika ingin membuat apa jua bentuk dana dan sumbangan, kami sangat mengalu-alukannya dan mengucapkannya terlebih dahulu dengan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Barakallahu fikum atas segala sumbangan dan dana anda semua dengan seikhlas hati kita. Baik, ayuhlah, marilah sama-sama sebelum kita memulakan majlis kita pada malam ini, kita mendengar dahulu bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz kita, Ustaz Muhammad Hanafi Yusof, yang akan membacakan daripada surah At-Taubah ayat ke-123 hingga ayat 129. Falyatafaddal mashkura ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفر وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah alunan suara Ustaz Muhammad Hanafi kita yang membacakan surah At-Taubah daripada ayat 123 hingga ayat 129 yang berfirman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan adanya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam yang sangat aziz, yang sangat sayang kepada kita semua. Marilah sama-sama selepas ini kita mendengar sabda baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah hadis yang akan dibacakan oleh yang berbahagia ustaz kita Ustaz Muhammad Safwan Ismani. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi an qal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaq alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman kalian sehingga aku lebih kalian cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih jazakumullah khairan jazak Ustaz Safwan atas bacaan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengar dan meraih faedah dan manfaat daripada kalam-kalam tausiah dan nasihat oleh penceramah undangan kita pada malam ini, apa kata kita dengarkan dahulu sebuah nasyid daripada kumpulan Khas Baskers yang akan menghiburkan kita dengan alunan mereka yang merdu, dan insya-Allah sama-sama kita dapat mendengarkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bushra lana nilna al-muna زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أرحم علينا. اللهم صل على Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya nafsu tibi
صل على سيدنا محمد. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد خلى الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada semua pendengar dan penonton yang masih lagi setia menonton acara Hari Kemuncak sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dianjurkan oleh Masjid Darul Ma'mur. Insya-Allah, tanpa membuang masa dan tanpa berlengah-lengah lagi, saya ingin mengundang dan menjemput penceramah kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Saiful Adli bin Ayub, yang akan mengupaskan tajuk kita yang pertama, iaitu berkenaan dengan mahabbah Singapura kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ini majlis memberikan ruang dan menjemput Ustaz Saiful. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita peluang untuk kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kelahiran rahmatan lil alamin yang diperingati saban tahun oleh kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita mendapat kesempatan untuk menghadiri majlis-majlis memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di dalam keadaan yang agak unik pada kali ini, iaitu di dalam suasana pandemik COVID-19. Mudah-mudahan dengan semangat yang terdapat pada setiap orang yang hadir, walaupun di alam maya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab agar diangkat segala bala dan segala wabak daripada negara kita dan juga daripada sekalian alam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mengambil kesempatan musim Maulidur Rasul yang disambut setiap tahun pada musim seperti ini adalah semata-mata untuk kita memperingati dan agar kita mengulang kaji tentang sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita dan juga para penganjur majlis-majlis maulid yang terdiri daripada masjid-masjid, daripada persatuan-persatuan Islam, daripada kumpulan-kumpulan dan selanjutnya, adalah semata-mata untuk kita mendapat
satu peluang agar kita dapat mengulang kaji, agar kita dapat mengambil waktu untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Orang Melayu berkata, tak kenal maka tak cinta. Jadi salah satu cara untuk menimbulkan kecintaan kepada seseorang, apatah lagi kepada baginda Nabi SAW, adalah dengan kita memperdalami pengenalan kita tentang baginda Nabi SAW. Dan bukanlah matlamat daripada sambutan majlis-majlis seperti ini adalah untuk menghadkan mengenai sambutan ataupun pengenalan ataupun pembacaan mengenai sejarah Nabi SAW hanya pada musim seperti ini, tetapi kita mengambil peluang kesempatan yang ada ataupun dikatakan munasabah kelahiran, tanggal kelahiran baginda Nabi SAW untuk kita berusaha bersama-sama untuk kita saling memperingatkan antara satu sama dengan yang lain, untuk sama-sama kita memperbaharui perasaan kasih dan cinta kepada Nabi SAW. Dan kasih dan sayang dan kecintaan yang kita dapatkan daripada pembacaan-pembacaan dan kajian-kajian seperti ini akan membawa kepada keadaan yang lebih baik, iaitu kita ingin membawa diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat, sahabat handai, jiran tetangga, teman dan taulan, yang Muslim dan yang tidak Muslim, agar kita dapat menjadi sebuah masyarakat yang lebih baik. Kerana Nabi SAW seperti kita sebut awal tadi adalah rahmatan lil alamin. Rahmah dalam bahasa Inggeris bermakna blessing. Maknanya satu hadiah ataupun satu kelembutan, belas ihsan yang ada pada baginda Nabi SAW yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi SAW, kemudian ditunjukkan dan ditunjukkan oleh baginda SAW dalam kehidupannya. Matlamatnya agar kita sebagai umatnya yang datang selepasnya, walaupun kita tidak hidup bersama Nabi SAW, tetapi kita dapat membaca tentang sejarahnya, tentang apa yang berlaku pada kehidupan Nabi SAW, untuk kita menyambung perjuangan Rasulullah SAW di dalam menyebarkan rahmah, di dalam menyebarkan ihsan, di dalam menyebarkan kasih dan sayang, di dalam menyebarkan semangat tolong menolong satu sama yang lain, di dalam menyebarkan kasih mengasihi sesama insan. Kerana pada akhirnya yang kita cari, yang kita inginkan adalah kebahagiaan di dalam kehidupan dunia, dan juga yang paling penting adalah kebahagiaan ketika kita berangkat nanti pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim dengan doa yang sering kita baca pada setiap hari, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Iaitu, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dalam kehidupan dunia ini dan juga kebaikan di alam akhirat nanti, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Jadi kebahagiaan dan kebaikan yang kita cari perlu kita usahakan dan perlu kita wujudkan di dalam kehidupan dunia lagi sebelum berangkat ke hari akhirat. Maka kebaikan yang paling baik ataupun kebaikan yang paling indah, yang paling mantap adalah ditunjukkan dan ditunjukkan oleh kepribadian baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah sama-sama kita mengambil peluang musim-musim Maulid seperti ini untuk bukan hanya kita membaca buku-buku Maulid ya, dengan bacaan-bacaan tertentu dan sebagainya, tetapi juga dengan kita memahami akan apa yang disampaikan oleh para penulis kitab-kitab Maulid tersebut, dan juga kita memperdalami sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi ketika hidupnya. Jadi seperti mana kita maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya sekitar 63 tahun. Jadi daripada awal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke wafatnya, setiap detik yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya terkandung pelajaran, semuanya terkandung hikmah, semuanya terkandung hal-hal yang dapat kita pelajari, yang dapat kita petik, yang dapat kita contohi jika kita menginginkan kebahagiaan dan kebaikan yang disebutkan tadi. Alhamdulillah, mari sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana menjadikan kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketua para nabi dan para rasul. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketua para nabi dan para rasul, dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling dicintai, yang paling dicintai dan paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu jugalah umatnya mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang dikasihi dan menjadi umat yang terbaik daripada sekalian umat. Maka marilah sama-sama kita tanamkan keazaman kita agar kita dapat menjadi umat yang terbaik, khaira ummah, agar kita dapat menjadi sebaik umat bagi sebaik Rasul. Maka apalah artinya kita menjadi pengikut kepada sebaik Nabi jika kita tidak berusaha untuk menjadi sebaik pengikut kepada sebaik Nabi dan sebaik Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita sebagai sebuah masyarakat yang berada di Singapura mempunyai sejarah yang panjang mengenai kemasukan Islam, dan barang siapa yang ingin mencari dan memahami tentang kemasukan Islam ke tanah air kita ataupun ke kawasan Nusantara kita ini, bolehlah merujuk kepada kitab-kitab sejarah, dan juga terdapat beberapa teori-teori yang dijelaskan oleh para ahli sejarah dan para pengkaji, termasuk para alim ulama, yang mana pada akhirnya intisari daripada sebab penyebaran Islam di kawasan tanah air kita ini bukan melalui peperangan. Islam tersebar di kawasan Nusantara bukan melalui peperangan, bukan melalui kebencian, bukan melalui persengketaan, tetapi Islam tersebar di kawasan kita ini, di kawasan Nusantara, adalah dengan semangat rahmah, adalah dengan semangat ihsan, adalah dengan semangat akhlak yang ditunjukkan oleh para pendakwah terdahulu. Ya, jadi saya tidak ingin masuk kepada perincian tentang siapa yang membawa Islam terlebih dahulu, kerana terdapat beberapa teori-teori yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Tetapi hampir kesemua yang mengkaji dan para alim ulama kita memberitahu bahawasanya risalah Islam sampai ke kawasan Nusantara melalui akhlak. Maka hendaklah kita merenung tentang akhlak yang ditunjukkan oleh para pendakwah terdahulu, oleh para alim ulama terdahulu, oleh para asatizah yang terdahulu, oleh para orang-orang Islam yang terdahulu. Bagaimana mereka membawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka fahami daripada
datuk nenek mereka ataupun daripada guru-guru mereka, daripada pendahulu mereka, dan mereka membawa intisari dan intipati daripada risalah Islam ke kawasan tanah air kita ini tanpa menitiskan satu titisan darah pun, tanpa sebarang peperangan. Maka jika ada orang yang berkata bahawasanya Islam perlu ditegakkan dengan kekerasan, Islam perlu diperjuangkan dengan ketegasan, maka pada hemat saya secara peribadi, barangkali ia boleh berlaku di kawasan lain di muka bumi Allah ini, tetapi dan sejarah pun ada mencatatkan hal tersebut, tetapi di kawasan Nusantara bukan itu caranya Islam datang, dan bukan begitu caranya Islam tersebar di kawasan ini. Maka ketika Islam sampai ke kawasan Nusantara ini dan ke negara kita ini, ketika melihat akan akhlak para pendakwah terdahulu, orang-orang pendahulu, datuk nenek moyang kita yang terdahulu, ketika mereka melihat kepada akhlak yang ditunjukkan oleh para pendakwah tersebut, mereka merasa kagum, mereka merasa tertawan hatinya akan kejernihan akhlak, akan kemurnian luhur budi yang ditunjukkan oleh para pendakwah tersebut atau para alim ulama tersebut, yang mana akhlak tersebut adalah pancaran daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, lebih kurang maknanya, kamu tidak akan dapat menawan hati manusia dengan kekerasan, akan tetapi kamu akan dapat menawan hati manusia dengan akhlak yang tinggi. Itulah yang terjadi di kawasan negara kita ini. Paparan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dan yang ditunjuk oleh para ulama terdahulu telah menawan hati para pendahulu kita yang berada di kawasan ini hingga mereka menerima Islam sebagai agama dan mereka turut merasakan kemanisan keimanan yang dibawa oleh mereka. Para penonton, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berbicara tentang hubungan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan latar belakang yang saya kongsikan sebentar tadi itu, ia menjadi satu paparan bagaimana seharusnya kita membuat ataupun mencetuskan ataupun meneruskan perasaan dan hubungan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran yang sampai kepada kita adalah Rasulullah yang sangat penuh dengan perasaan rahmah, yang penuh dengan perasaan kasih dan sayang, yang penuh dengan perasaan kesabaran, yang penuh dengan sifat-sifat yang mulia dan nilai-nilai yang terpuji dan tenaga-tenaga yang positif. Jadi seharusnya kita bertanya dan seharusnya kita merenungkan bagaimana kita sebagai masyarakat moden di Singapura pada zaman ini mengekalkan ataupun dapat mengekalkan hubungan dan perasaan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita dalam surah Al-Ahzab dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sadaqallahul azim. Yang maksud, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang perlu diutamakan oleh setiap mereka yang beriman dengannya lebih daripada diri mereka sendiri. Berarti kita perlu melebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita melebihkan diri kita sendiri.
Apabila para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar akan sebuah sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak sempurna iman seseorang daripada kamu hingga aku menjadi orang yang paling dikasihi daripada orang tuanya, daripada keturunannya dan daripada sekalian makhluk yang lain. Jadi sahabat mendengar dan mereka berusaha untuk menyempurnakan keimanan mereka. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saban hari mencari cara dan mencari jalan bagaimana mereka dapat mempertahankan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan syahadah yang telah mereka mempersaksikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan setiap malam di dalam sembahyang. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang demikian, maka para sahabat berusaha, termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila beliau mendengar akan kata-kata Nabi itu, maka beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihimu sepenuh hati dan ragaku, sangat kasih kepada engkau ya Rasulullah. Lebih daripada kasihku terhadap orang tuaku, lebih daripada kasihku terhadap anak-anakku, dan lebih daripada kasihku terhadap sekalian orang. Akan tetapi aku lebih mengasihi diriku daripada dirimu." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar." Belum lagi ya Umar. Kalau begitu belum lagi cukup. Belum lagi sempurna keimanan kau wahai Umar. Maka Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab kemudian beliau bermuhasabah dan beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku faham akan maksud kata-katamu itu. Maka saksikanlah ya Rasulullah, sekarang ini aku menjadikan kau orang yang paling aku kasihi daripada orang tuaku, daripada anak-anakku, daripada sekalian manusia, bahkan lebih daripada diriku." Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekaranglah baru lengkap keimanan kau wahai Umar. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, begitulah tuntutan agama terhadap kita di dalam perasaan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kita cintai dan orang yang paling kita kasihi lebih daripada segala-galanya. Nah, kita melihat dalam kehidupan seharian kita di tanah air kita ini, bagaimana kita dapat mewujudkan perasaan mahabbah tadi, bagaimana kita mempertahankan kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam memanifestasikan kecintaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemuka-pemuka, para pemimpin-pemimpin agama dan para pemimpin masyarakat kita telah berusaha untuk mengekalkan identiti keagamaan kita di negara yang kita kasihi ini, Singapura. Daripada semenjak awal negara Singapura ini ditubuhkan, sehinggalah ke saat sekarang ini, usaha demi usaha dijalankan oleh setiap orang-orang Islam semata-mata untuk mengekalkan perasaan kasih dan sayang dan kecintaan kita sebagai sebuah masyarakat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dapat kita lihat daripada segala macam usaha yang telah dilaksanakan oleh para pendahulu kita, oleh para pemimpin masyarakat kita. Dan itu yang perlu kita kaji dan perlu kita hargai usaha-usaha tersebut. Jadi di negara kita ini, kita adalah sebuah masyarakat yang menjaga identiti keagamaan kita melalui usaha-usaha yang penting dan yang memperkukuhkan identiti keagamaan kita. Seperti contoh, masyarakat
kita adalah sebuah masyarakat yang menjaga institusi keagamaan kita. Daripada masjid-masjid, daripada madrasah-madrasah, daripada persatuan-persatuan Islam. Ini telah diusahakan, telah dimulakan oleh para pemimpin yang terdahulu. Dan kita mewarisinya sampai ke saat ini. Untuk apa? Untuk semata-mata kita mempertahankan kasih dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tercapai melalui mengikuti perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amihi." Kasihlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Kemudian wa ahibbuni li hubbillah, dan kasih dan sayangilah aku sebagai rasulmu kerana cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Syahadah kita tidak sempurna, tuan-tuan, jika kita hanya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah tanpa kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercetus dan terputik daripada kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga sebuah pemberian kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar cinta kita kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha-usaha yang kita sebutkan sebentar tadi daripada institusi-institusi agama, masjid-masjid, alhamdulillah kita di Singapura adalah sebuah masyarakat yang memelihara institusi masjid. Masjid seperti Masjid Darul Makmur yang telah menganjurkan acara Maulidur Rasul melalui wadah online ini, dan juga masjid-masjid yang banyak di Singapura, alhamdulillah, adalah merupakan tempat yang mana kita mewujudkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan mewujudkan syiar Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan syiar agama Islam adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang memperagungkan, barang siapa yang memuliakan akan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan masjid adalah salah satu tempat yang mana ditegakkan syiar-syiar agama kita. Daripada amalan-amalan ibadah yang dapat dikerjakan, alhamdulillah, syukur, walaupun sekarang kita di dalam musim pandemik, tetapi masjid-masjid kita tetap berusaha bagaimana agar ibadah-ibadah dan syiar-syiar yang perlu dijalankan dapat dijalankan dengan baik, dengan sempurna. Marilah sama-sama kita berikan kerjasama kepada masjid-masjid kita agar apa yang dirancang, apa yang diaturkan daripada segi program-program keagamaan dan program-program ibadah dan sebagainya dapat berjalan dengan baik. Kerana kalau kita menjalankan hal seperti itu adalah tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Dan ketika terdapat ketakwaan di dalam hati, itu juga adalah tanda mahabbah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, institusi-institusi lain yang kita sama-sama menjaganya, seperti madrasah-madrasah,
yang menjalankan kewarisan ataupun warisan kenabian daripada ilmu-ilmu pengetahuan dan aktiviti pendidikan yang dijalankan. Dan itu adalah salah satu anjuran, menuntut ilmu adalah salah satu anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan satu kewajipan di dalam agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Maka ketika kita menyokong institusi pendidikan kita secara tidak langsung telah menyokong usaha untuk menegakkan kewajipan menuntut ilmu di kalangan masyarakat kita. Dan perkara yang perlu kita berikan penghargaan adalah usaha-usaha yang dijalankan oleh persatuan-persatuan Islam di negara kita. Persatuan-persatuan Islam telah menjalankan aktiviti-aktiviti yang sangat bermakna kepada masyarakat kita, daripada aktiviti pendidikan, aktiviti ibadah, aktiviti kemasyarakatan. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata untuk menyokong masyarakat kita supaya dapat berkembang dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan anjuran Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam, maka dia bukan tergolong daripada golongan mereka. Jadi apa yang dijalankan oleh persatuan-persatuan Islam, badan-badan Islam, ini adalah salah satu wasilah untuk menjalankan anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sekali ketika hal ini dijalankan, ia mendapatkan kebahagiaan. Kita dapat membahagiakan dan menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tahu tak bahawasanya di Singapura kita terdapat sebuah persatuan yang unik yang benar-benar terkait dengan maulud yang kita sedang menyambut sekarang ini. Ada sebuah persatuan di Singapura yang dinamakan sebagai LBKM. LBKM iaitu Lembaga Biasiswa Kenangan Maulud. Mengikut catatan yang saya periksa, LBKM ini ditubuhkan pada tahun 1963 oleh tokoh-tokoh masyarakat Islam pada ketika itu. Tapi yang menarik perhatian saya pada LBKM ini adalah perkataan kenangan maulud. Jadi kita dapat gambarkan bagaimana perasaan sambutan maulud yang awalnya dilakukan oleh masyarakat Islam pada ketika itu dengan para ulama dan sebagainya, dilahirkan dan dimanifestasikan, bahkan dikekalkan perasaan cinta itu kepada sahibul maulid, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam usaha yang sangat mulia, yang sangat murni, iaitu tentang bagaimana dapat mengadakan satu wadah dan badan yang mewujudkan biasiswa-biasiswa untuk menyokong anak-anak Islam, anak-anak masyarakat Islam di dalam menyambung pengajian mereka, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang akademik. Jadi itu tidak dilaksanakan oleh para pemimpin tersebut kecuali kerana atas dasar cinta dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan persatuan-persatuan Islam yang lain. Setiap persatuan itu mempunyai bidang tukikan yang tersendiri. Seperti Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura Pergas. Mereka adalah persatuan yang menjaga tentang kebajikan para ulama dan para asatidzah. Kerana para ulama adalah pewaris para nabi. Ketika menjaga akan kebajikan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salah satu simbolik akan perasaan mahabbah kepada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada juga persatuan-persatuan lain yang boleh kita kaji, yang antara yang saya ingat sekarang ini contoh seperti PPIS, Persatuan Pemudi Islam Singapura. Kalau tak silap, ini adalah bertepatan dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir-akhir hayat umur baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayatnya telah berpesan, usikum bin nisa. Aku memesankan kamu untuk menjaga hal ehwal wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rifqan bil qawarir. Hendaklah kita berlemah lembut dengan kaum wanita. Ini adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sebagai kaum Adam berlemah lembut dan bermuamalah secara hikmah kepada orang perempuan. Rasakanlah dalam hati kita bahawasanya kita sedang menjalankan pesanan dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya hati pada setiap langkah yang kita laksanakan semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk dapat menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kita, dalam setiap tindakan-tindakan kita, dalam setiap pemikiran-pemikiran kita, dalam setiap tutur perbicaraan kita. Hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan dua perkara, iaitu ridha Allah, keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua murafaqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk kita dapat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhirat. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini sangat banyak sekali. Antaranya anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni manzilan ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka sama-samalah kita berusaha untuk mempertahankan akhlak kita, untuk mempertahankan hikmah kita, untuk mempertahankan nilai-nilai yang murni, yang terpuji di dalam setiap diri individu masyarakat Islam Singapura, agar keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat terus dinikmati oleh sekalian masyarakat yang berada di sekeliling kita, agar keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terasa oleh setiap orang, baik orang yang Islam ataupun yang bukan Islam. Dan pada akhirnya, marilah sama-sama kita berazam agar kita dapat menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira apa saja peranan kita, sama ada kita seorang asatidzah, atau kita sebagai seorang pendidik, atau kita sebagai seorang doktor, atau kita sebagai seorang pakar undang-undang, atau kita sebagai ibu bapa, atau kita sebagai orang rakyat biasa dan sebagainya. Tanamlah dalam hati kita keazaman untuk kita menjadi orang yang terbaik, masyarakat yang terbaik, semata-mata dapat menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar esok nanti kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira, redha dan restu kepada setiap orang daripada kita. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil peluang musim Maulid ini untuk memperbaiki segala apa yang kurang daripada diri kita. Ambillah setiap peluang yang ada untuk kita dapat membetulkan segala kekhilafan kita. Tidak ada istilahnya terlambat, kerana yang terlambat hanyalah ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dekat kepadanya dan kepada Rasulnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak wa barakallahu fikum Al-Fadil Ustaz Saiful Adli atas ceramah dan tausiah beliau sebentar tadi, yang di mana menerangkan
akan kita berkenaan dengan bagaimana sejarah Islam, agama Islam itu masuk ke Nusantara kita, ke negara kita, bukanlah dengan kekerasan dan keganasan, akan tetapi dengan rahmah dan dengan ihsan, dan juga dengan menawan hati-hati manusia dengan akhlak yang dicontohi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana usaha para ulama, para tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama kita yang terdahulu yang memperjuangkan institusi-institusi agama di Singapura ini agar dapat kita menghidupkan syiar-syiar Islam di tanah air kita yang tercinta ini. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT sentiasa memelihara kita dan memelihara masyarakat Islam di Singapura ini agar sama-sama kita dapat terus membangkitkan dan mengetengahkan syiar-syiar Islam di Singapura ini agar sama-sama kita menggembling tenaga untuk bekerjasama menghidupkan syiar Islam, insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun sampai di penghujung majlis kita, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Kami mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf kepada para jemaah penonton di luar sana atas segala kekurangan dan kesilapan kami yang besar maupun yang kecil, dan kami berterima kasih kepada semua para jemaah dan penonton atas sokongan anda semua kepada kami yang tidak putus-putus, dan kami mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan keluarga kita, dan juga memelihara kita dan keluarga kita daripada segala macam wabak, segala macam balak dan segala macam musibah, dijauhkan dari segala penyakit, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan keluarga kita dan semua umat Islam yang di luar sana, dan moga-moga kita dapat kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala bersua muka dan bersilaturahim seperti mana kita melakukannya sebelum ini, dan moga Allah SWT menyatukan hati-hati kita dan mengeratkan lagi hati-hati kita di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ini kami akhir kata kalam kami ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.